Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang disayangi. Cikgu mengharapkan agar kamu akan sentiasa teruja dan tidak pernah jemu untuk belajar. Dan cikgu juga berharap agar kamu semua sudah mulai terbiasa dengan amalan pembelajaran yang baru pada waktu ini. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan perkongsian cikgu pada hari ini, mari kita imbas kembali apa yang telah kita belajar dalam perkongsian cikgu yang lepas. 1.2 menyatakan keperluan asas untuk biji benih bercambah. Jadi kamu semua sudah bersedia untuk belajar? Sebelum kita membincangkan berkenaan dengan keperluan asas ini adalah cikgu ingin menerangkan kepada kamu apakah dia. Biji benih ialah unit pembiakan tumbuhan. Ia bercambah dan berkembang menjadi tanaman yang baharu sekiranya mendapat semua keperluan asasnya. Jadi apakah dia keperluan asas bagi biji benih ya? Bekas C dan bekas D. Dia juga menggunakan kapas, air dan yang paling penting sekali ialah kacang hijau yang mewakili biji benih. Baik. Eksperimen tersebut dijalankan seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Johan memerhatikan perubahan yang berlaku ke atas kacang hijau setiap 2 hari selama seminggu. Selepas seminggu, Johan mencatatkan pemerhatiannya seperti berikut. Kacang hijau di dalam bekas kerana tidak mendapat suhu yang bersesuaian. Manakala kacang hijau di dalam bekas D tidak bercambah kerana tidak mendapat udara. Daripada pemerhatian yang telah dibuat oleh Johan sebentar tadi, kita boleh simpulkan bahawa biji benih memerlukan air, udara dan suhu yang bersesuaian untuk bercambah. Baiklah murid-murid, untuk sesi perkongsian cikgu pada hari ini, kita akan membincangkan perkara-perkara yang penting yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Dan kita akan belajar dari standard kandungan 5.1 tumbuh-tumbuhan, standard pembelajaran 5.1.5 membuat kesimpulan keperluan asas untuk pembesaran tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan, objektif pembelajaran. Pada akhir pelajaran, murid akan dapat membuat kesimpulan keperluan asas untuk pembesaran tumbuhan berdasarkan penyiasatan yang dijalankan. Dan kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid akan dapat menyatakan sebab tentang keadaan pokok selepas seminggu berdasarkan siasatan yang dijalankan. Baiklah, seterusnya seperti mana yang cikgu nyatakan sebentar tadi, kita akan membincangkan tentang perkara yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Ianya juga disebut sebagai keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Jadi, apakah keperluan asas bagi tumbuh-tumbuhan? Baik. Pertama, tumbuh-tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. Tumbuh-tumbuhan memerlukan udara untuk mendapatkan oksigen bagi proses pernafasan dan mendapatkan karbon dioksida bagi proses fotosintesis. Tanpa udara, tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan ia akan mati. Keperluan yang kedua ialah air. Tumbuhan memerlukan air sebagai medium pengangkutan nutrien dan garam mineral ke bahagian tumbuhan yang lain seperti daun dan batang tumbuhan itu. Air juga diperlukan untuk proses fotosintesis, mengekalkan kesuburan, kesegaran dan juga sebagai mekanisme kawalan suhu. Perkara ketiga yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan ialah tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk bercambah dengan baik dan membesar untuk terus hidup. Ia menggunakan tenaga daripada cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis dan membuat makanannya sendiri.
Tumbuhan hijau menggunakan pigmen hijau bernama klorofil untuk menyerap tenaga daripada cahaya matahari. Baiklah, untuk seterusnya, mari kita lihat pula tentang satu penyiasatan yang telah dijalankan oleh sekumpulan murid-murid untuk melihat tentang keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Mereka telah menggunakan peralatan seperti 4 biji pasu yang setiap satunya dilabelkan sebagai pasu A, pasu B, pasu C dan pasu D. Mereka menggunakan juga tanah kebun, anak pokok dan air. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita melihat bagaimana penyiasatan tersebut dijalankan oleh mereka. Mereka meletakkan anak pokok dan tanah kebun di dalam keempat-empat pasu A, B, C dan D. Seterusnya, anak pokok dalam pasu A disiram, pokok di dalam pasu B tidak disiram, pokok di dalam pasu C pula disiram dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak, manakala pokok di dalam pasu D disiram dan kemudian dibungkus dalam plastik. Keempat-empat pasu tersebut diletakkan di tempat yang sama, iaitu di luar makmal sains. Pasu-pasu tersebut dibiarkan di luar makmal sains selama seminggu. Selepas seminggu, mereka memerhatikan keadaan pokok-pokok di dalam pasu A, B, C dan D dan mencatatkan seperti mana di dalam jadual berikut. Mereka mendapati selepas seminggu, pokok di dalam pasu A hidup dengan subur, pokok di dalam pasu B layu dan kekuningan, pokok di dalam pasu C layu dan kekuningan, dan pokok di dalam pasu D mati. Baiklah murid-murid, melihat kepada keputusan yang telah mereka dapat, apakah yang boleh kita katakan? Kita boleh katakan bahawa pokok di dalam pasu A hidup dengan subur kerana mendapat udara, air dan cahaya matahari. Pokok di dalam pasu B layu dan kekuningan kerana tidak mendapat air. Pokok di dalam pasu C layu dan kekuningan kerana tidak mendapat air dan cahaya matahari. Manakala pokok di dalam pasu D pula mati kerana tidak mendapat udara. Baiklah murid-murid, jadi daripada permatian terhadap penyiasatan yang dijalankan, apakah yang boleh kita simpulkan? Sebelum kita teruskan dengan kesimpulan penyiasatan, apa kata kalau kita berhenti seketika? Kerana cikgu nak maklumkan, untuk sesi kali ini, cikgu akan memperkenalkan satu segmen baru, iaitu segmen yang cikgu namakan sebagai segmen fakta menarik. Dalam segmen ini, cikgu akan membawakan kepada kamu satu atau dua fakta menarik tentang topik yang cikgu bincangkan. Untuk sesi pertama ini, memandangkan kita membincangkan tentang tumbuh-tumbuhan, maka cikgu akan membawakan kepada kamu fakta menarik tentang tumbuh-tumbuhan yang kita jarang tahu. Baik, fakta menarik yang pertama ialah tentang ubi kentang. Tahukah kamu negara manakah yang mula-mula menanam ubi kentang? Ubi kentang yang pertama ditanam di Peru pada sekitar tahun 7,000 tahun yang lalu. Nama rasminya ialah Republik Peru, iaitu sebuah negara di Amerika Selatan yang terletak di bahagian barat. Wilayah Peru adalah sebuah tamadun Norte Chico, salah satu daripada tamadun tertua di dunia. Untuk selebihnya berkaitan dengan Republik Peru ini, apa kata kalau kamu cuba membuat carian di internet tentangnya?
Cikgu percaya kamu pasti akan dapat banyak maklumat tentangnya di internet. Baiklah, fakta menarik yang kedua pula ialah tentang buluh. Ya, buluh adalah tanaman berkayu yang paling cepat tumbuh di dunia, iaitu ia boleh tumbuh 35 inci dalam satu hari. Kalau di dalam unit 3 iaitu tajuk manusia, kita belajar tentang proses pembesaran antara seorang manusia dengan seseorang yang lain adalah berbeza. Ada orang yang proses pembesarannya lebih cepat, manakala ada pula yang lain proses pembesarannya berjalan perlahan. Namun bagi pohon buluh pula, proses pembesarannya berlangsung cepat iaitu ia mampu membesar sebanyak 35 inci ataupun 0.9 meter dalam sehari. Okey, baiklah. Sekarang mari kita sambung kembali perbincangan kita tentang penyiasatan yang dijalankan oleh kawan-kawan kamu tadi. Daripada keputusan penyiasatan yang dicatatkan oleh murid-murid berkenaan, kita boleh katakan bahawa pokok dalam pasu A hidup dengan subur kerana mendapat udara, air dan cahaya matahari. Pokok di dalam pasu B layu dan kekuningan kerana tidak mendapat air. Pokok di dalam pasu C layu dan kekuningan kerana tidak mendapat air dan cahaya matahari, manakala pokok di dalam pasu D mati kerana tidak mendapat udara. Ya, jadi daripada keputusan yang dicatatkan oleh murid-murid berkenaan, kita boleh membuat kesimpulan bahawa tumbuh-tumbuhan memerlukan udara, air dan cahaya matahari untuk hidup. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan dapat kamu fahami dan gunakannya dalam aktiviti pembelajaran kamu seterusnya. Jadi untuk latihan pengukuhan, kamu boleh scan QR code yang tertera di dalam skrin sekarang ini. Ya, jangan lupa kongsikan apa yang cikgu sampaikan ini dengan kawan-kawan yang lain ya, supaya kawan-kawan yang lain juga akan dapat manfaat daripada perkongsian tersebut. Sharing is caring, kan? Baiklah, sebelum berakhir, jom tengok sedikit sedutan perkongsian cikgu untuk video yang akan datang. Baiklah, cahaya adalah punca tenaga yang diperlukan dalam kehidupan kita. Tanpa cahaya, keadaan sekeliling kita akan gelap dan menyukarkan kita melakukan sebarang aktiviti. Seperti mana yang cikgu katakan tadi, satunya ialah cahaya. Cuba kamu bayangkan ya, kalau dalam dunia ini tiada cahaya, apakah yang akan terjadi? Apa yang pasti, suasana sekitar pasti akan gelap dan tiada sebarang objek yang dapat kita lihat. Ia merupakan sumber cahaya semula jadi. Pada waktu siang, cahaya matahari membolehkan kita melihat perkara-perkara di sekeliling kita dan memudahkan untuk kita melakukan pelbagai aktiviti. Selain daripada cahaya matahari, sumber cahaya yang lain ialah lampu, api. Baiklah murid-murid, salam sayang dari cikgu, semoga berjumpa lagi dalam perkongsian cikgu yang akan datang dan sehingga itu, jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.